Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya Cikgu Nur Syam. Baik, untuk rakaman kali ini saya ingin menjawab pertanyaan daripada pelajar saya, iaitu saudari Amalina dari kelas 506 MRC Kepala Batas. Beliau telah bertanya kepada saya, apakah itu determinant bagi sesuatu matriks? Apakah itu determinant bagi sesuatu matriks? Untuk menjawab persoalan tersebut, saya akan membawa satu contoh matrik di depan ini, iaitu satu matriks di mana elemen-elemennya ialah 6, 3, 2 dan 1. Baik, determinant sebenarnya mempunyai hubungan kait yang rapat dengan inverse matrix. So, determinant ini sebenarnya adalah penentu sama ada sesuatu matrix tersebut seperti ini mempunyai inverse ataupun tidak. Boleh faham? Saya ulangi bahawa determinant satu matrix itu adalah penting dan ia berhubung kait dengan inverse matrix. Betapa pentingnya determinant ini adalah disebabkan dengan adanya determinant, maka kita dapat tentukan sama ada sesuatu matrix mempunyai inverse matrix ataupun tidak. Sebagai contoh, katalah matrix ini saya akan mencari inverse matrix bagi matrix ini, iaitu berdasarkan formula untuk mencari inverse matrix 1 over 6 times 1 6, and then minus 3 times 2 6, okay, dan ubah susunan 6 dengan 1 ini, ubah kedudukan 6 dengan 1, sini akan jadi 1, sini akan jadi 6, dan 2 dengan 3 ini kita darabkan dengan negatif 1. So ini akan jadi negatif 2 dan ini akan jadi negatif 3. Okay, ini adalah cara bagaimana kita nak cari inverse matrix. Baik, apa yang dikenal sebagai determinant adalah bahagian di bawah ini. Inilah yang dikatakan sebagai determinant. D-E-T-E-R-M-I-N-A-N-T, determinant bagi matrix. Seperti yang saya katakan, determinant ini berfungsi untuk menunjukkan bahawa sesuatu inverse matrix itu wujud ataupun tidak. Baik, daripada pengiraan di sini, kita akan selesaikan 6 tolak 6, 6 minus 6. So kita akan dapati bahawa bila 6 minus 6, kita akan dapat 6 minus 6, kita akan dapat 0. Okey, kita akan dapat 0. Dan dengan menggunakan kalkulator, sekiranya kita bahagikan 1 dengan 0 ataupun 1 dengan 0, kita akan dapati satu paparan yang akan keluar adalah sebagai MAC error. Sebenarnya 1 bila dibahagikan dengan 0, nilai yang akan kita dapat kalau berdasarkan kalkulator adalah MAC error, tapi dalam ilmu matematik adalah undefined. Saya ulangi, undefined, tidak dapat dikenal pasti sebab 1 divided by 0 is undefined. Kita tak dapat kenal pasti apakah nilai yang sebolehnya kita berikan kepada pembahagian tersebut. Disebabkan itulah di dalam kalkulator ia akan keluar sebagai MAC error. So bila nilai determinant ini menjadi kosong sebenarnya, dan bila 1 divided by 0 is undefined, ini bermakna matrix ini tidak mempunyai inverse matrix. Secara logiknya, sekiranya ini undefined, bolehkah kita fikirkan bahawa undefined didarabkan dengan matrix ini? Pastinya tidak boleh. So disebabkan tidak boleh, maka inverse matrix tidak wujud. Sekiranya nilai di sini bukan nilai kosong,
maksudnya sebarang nilai, tak kisahlah nilai apa pun, 1 ke, 2 ke, negatif 5 ke, apa pun sebarang nilai kecuali kosong. Dan bila kita darab, maka kita boleh katakan bahawa matriks mempunyai inverse matrix. Jadi untuk kes begini, nilai determinant adalah kosong. So bila 1 divide by kosong undefined, dan kita tidak boleh selesaikan hasil darab di antara fraction ni dengan matrix di sini, maka kita boleh katakan bahawa matrix tersebut tidak mempunyai inverse matrix. Konsep determinant ini perlulah dikuasai oleh pelajar untuk menjawab soalan-soalan berbentuk SPM yang sering ditanya dalam peperiksaan. Sebagai contoh, katakanlah saya ada satu matriks 1, 2, 4 dan katakan sini adalah X. Okey, soalan selalu bertanyakan begini. Soalan akan berbunyi seperti begini. Katakanlah satu matrik ini tidak mempunyai inverse matrik. Saya ulangi, matrik tersebut, matrik ini tidak mempunyai inverse matrik. Dan soalan meminta para pelajar untuk mencari apakah nilai X. Okey, untuk itu, seperti apa yang perlu pelajar buat ialah pelajar perlu mencari inverse matrik dahulu. Walaupun inverse matriknya tidak wujud, tapi kita perlu tahu apakah determinantnya. Kerana determinant, daripada determinant lah kita dapat mencari nilai X. So, para pelajar perlulah mencari inverse matrix dahulu. Okey. So, yang ni akan jadi 1 multiplied by X. X minus 4 multiplied by 2 is 8. Dan ini X sini 1, negatif 4, negatif 2. So, penyataan yang di dalam soalan menyatakan bahawa matrik ini tidak mempunyai inverse matrik. Jadi, sudah pasti kita boleh menganggap bahawa X minus 8 mesti sama dengan, ya, pandai, mesti sama dengan kosong. Sebab, bila kawasan ini bersamaan dengan kosong, maka 1 divide by 0 is undefined. So, seterusnya tidak ada inverse matrik. So, kita kena membuat anggapan X minus 8 must be equal to 0. Jadi, daripada determinant kita tahu X minus 8 must equal to 0. Therefore, X equal to 8. Beginilah soalan-soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan SPM yang berkait rapat dengan determinant. Saya harap Amalina berasa berpuas hati dengan penerangan saya, dan saya berharap dengan penerangan ini Amalina boleh sebarkan kepada rakan-rakan yang belum mengetahui tentang fungsi determinant satu matriks dalam menyelesaikan soalan-soalan peperiksaan. Jadi, buat Amalina, selamat berjaya dan teruskan usaha. Jangan mudah putus asa selagi ada masa. Mohonlah pertolongan daripada Allah Ta'ala dan teruskan berusaha dan banyakkanlah bertawakal kepada Allah SWT, kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kepada Amalina, selamat berjaya saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.